Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi Tuan Imam dua, Cikgu Adi, saya seraya tengok panjang dia duk terjemah saya ni. Saya sebut nikah 2 ke 3 kali. Tuan Imam Fadil Ustaz Faisal, para asatizah saya tengok depan ni, Ustaz Qarni ada, ramai lagi ni, dan para asatizah di pejabat saya, para nazir, tuan-tuan sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita dapat meneruskan program di Perlis ni dalam keadaan negeri-negeri lain tak dapat. Ni satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Saya beberapa hari yang lepas, seringlah saya hampir 2-3 hari ataupun hampir setiap hari ataupun selang sehari, saya bersama dengan Tuanku Raja untuk makan tengah hari, teman Tapi salah satu perkataan titah Tuanku yang saya ingat ialah Tuanku sebut, Tuanku kata masa duk makan, saya ni hari-hari semayang doa, ya Allah janganlah bagi Perlis kena Covid. Ya Allah janganlah bagi Perlis kena Covid. Saya percaya mudah-mudahan doa pemerintah untuk rakyatnya mustajab. Kalau raja pemerintah mendoakan negeri supaya tak kena Covid, kita semua, kita juga patut sama-sama doa supaya kita tidak kena Covid di negeri kita ini. Rahmat Allah yang besar, walaupun keadaan sekeliling kita ini kena, tapi alhamdulillah kita tak kena. Maka dengan itu kita jagalah apa-apa yang patut kita jaga untuk kebaikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tak ingat saya pernah main tak masjid ni. Pernah tak? Saya pernah. Masjid Salihin, masjid orang-orang saleh. Mudah-mudahan kalau kita tidak orang saleh pun, kita termasuk di kalangan orang yang ingin jadi orang saleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia tawadhu di dalam puisinya yang selalu kita baca. Dia kata, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Kata dia, aku sayangkan orang-orang yang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Dia tawadhu Imam Syafi'i. Sebab tu orang jawab dia, tuhibbus salihina wa anta minhum. Imam Muhammad jawab dia, engkau sayangkan orang saleh, engkaulah di kalangan mereka. Dan sebagai wa anta sayyiduhum, engkaulah tuan orang-orang saleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Aku sayangkan orang-orang yang saleh, salihin, walaupun aku bukan di kalangan mereka.
Akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku benci orang yang perniagaannya ialah maksiat, yakni orang yang buat maksiat. Walaupun kami sama-sama berniaga, kata dia. Tawadhu' ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini, kalaulah pun kita buat maksiat, kita jangan suka kepada ahli maksiat. Kalaupun mungkin di atas kelemahan kita ada satu dua maksiat yang telah kita langgar, tapi kita tidak akan menghalalkannya, kita tidak akan menyukainya, dan kita akan menyesali dan membencinya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni saya selalu sebut ulang kali dalam cerita. Semua setelah surah Ahsanul Qasas, surah yang paling baik, yang paling indah ceritanya. Yang lain pun banyak, tapi cerita yang paling teratur daripada awal cerita sampai habis dalam Al-Quran, cerita siapa? Cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Quran ni cerita yang paling banyak ialah cerita Nabi Musa. Sebab tu para ulama kata yakadul Quranu an yakuna Musa. Hampirlah Quran itu menjadi kisah Musa. Banyaknya kisah Musa. Mungkin tuan-tuan kita akan heran juga pasal apa banyak kisah Musa. Pasal Musa ni peristiwa dia hebat. Kita bila tak hidup keadaan tertentu, kita tak faham. Sebab tu kita bila nak faham sesuatu, kita kena hidup ataupun kena menghayati atau kena berilmu, mengetahui keadaan zaman tu. Ni cerita COVID kita ni. Lagi 10 tahun mungkin orang tak dapat faham, kalau ataupun 20 tahun kita cerita pada satu zaman orang di Malaysia, satu negara kurung diri di rumah. Ni peliknya cerita. Macam mana orang zaman depan nak fikir? Sebelum peristiwa ini terjadi pun, kalau cerita kat kita dulu pun, kita pun susah nak faham. Macam mana sampai satu negara tak keluar rumah? Nak makan pun kena seorang dua je keluar pergi cari. Kedai tak boleh buka. Oh, orang tak dapat faham. Bagi orang yang hidup, dia faham. Dia faham. Tak apalah orang nak bincang sejauh mana COVID itu bahaya dia, perbincangan sekarang ni, itu cerita lain. Tapi ceritanya ialah peristiwa yang kita lalui ini ialah sesuatu yang sesiapa yang tidak melalui tidak akan dapat faham. Quran banyak cerita Musa alaihi salam. Kalau kita tidak ada gambaran tentang kisah Musa, kita susah nak faham pasal apa banyak sangat Musa. Tuan-tuan siapa yang pernah ada duit sikit, dia pernah pergi umrah dan dia pergi Mesir, tak apa tak pergi jalan tengok pun, dia tengok dokumentari, dia tengok rencana tentang Firaun. Hebat Firaun ni. Kubur dia saja tu dia buat piramid tu. Kehebatan istana dia, tentera dia. Bayangkan zaman 1000 tahun dulu nak susun batu macam tu, nak atok sehingga jadi piramid. Kerahkan hamba-hamba abdi, sebat mereka. Bukan batu Mesir, batu ambil daripada 1000 kilometer daripada situ, hangkut mari ke tengah padang pasir, lintas sungai. Punya nak menunaikan kehendaknya, berapa dia punya something dia Firaun. Kita tuan-tuan kadang-kadang nak suruh pergi tegur anak kita pun kadang-kadang kita rasa berat. Nak bagi tahu isteri kita pun rasa tak mampu. Nak pergi bagi tahu kat orang ada kedudukan sikit, kata benda ni salah pun kita rasa tak mampu dah. Padahal paling tinggi kau tu masa muka dengan kita. Nabi Musa, Allah suruh dia pergi bagi tahu Firaun hang salah, hang sesat,
hang zalim. Ni kerja ni tuan-tuan, kerja yang berat. Tuhan ulangi kisah Musa dalam banyak wajah gaya cerita, mengingatkan kita supaya kita sentiasa berdiri di atas prinsip. Tapi dia bertaburan kisah Musa itu. Kisah Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala cerita dalam satu surah daripada awal dia sampai habis. Tapi saya bukan nak cerita Yusuf, tapi saya sikit je, tajuk tak masuk lagi, bodoh bersembang pun. Nabi Yusuf alaihi salam. Apa Nabi Yusuf? Setelah dia daripada melalui dibuang oleh saudara-saudara dia di dalam telaga, kemudian pergi dijual sebagai hamba, kemudian bekerja di rumah orang, kemudian digoda, kemudian masuk penjara, kemudian keluar, kemudian menjadi menteri, kemudian menjadi pemerintah Mesir. Ujung doa Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang muslim dan masukkanlah aku di kalangan salihin, orang-orang yang saleh. Ini adalah pencapaian tertinggi. Jadi raja ke, jadi maharaja ke, jadi presiden ke, jadi menteri ke, ini semua tak ada makna jika tidak mati sebagai orang yang benar-benar menyerah diri pada Allah dan masuk di kalangan salihin, di kalangan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sebut tu sikit sepenuh masjid kita As-Salihin yang kita mari. Saya nak cerita sikit, lepas tu kita buka ruang. Ada soal jawab Ustaz ni? Boleh no? Sekejap lagi kita sembang sikit. Tajuk ni hebat sangat ni. Tajuk apa? Islam bukan hanya pada nama. Tuan-tuan sekalian, kita ni boleh jadi orang Islam ni nikmat besar. Nikmat besar. Sebelum saya nak masuk tajuk ni, kita tuan-tuan pagi-pagi bangun, boleh ambil wudu, kemudian solat, ingat Allah Ta'ala, berdoa kepada dia, kemudian mari masjid, solat, berdoa, kemudian melalui doa, solat sampai kita solat balik ni. Nikmat yang paling besar yang tak pernah dirasai oleh banyak manusia di dunia ni. Kadang-kadang kita tak tahu nikmat ni sebab kita tak pernah tahu keadaan orang-orang yang tidak beriman. Tuan-tuan nak faham hal ni, pergi tanya saudara-saudara baru kita yang baru masuk Islam, macam mana mereka rasa hilangnya bebanan kekusutan. Cuba tu orang tengok orang hak tak semayang. Ya Allah, kita tengok dia kadang-kadang kaya, bergaya dan seumpamanya, sejuta keserabutan ada dalam diri dia. Kita tak nampak, kita nampak pada hartanya. Nikmat Tuhan bawa kita menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang A'rab ni dia satu dia singular dia, satu dia bagi Arabi, banyak dia A'rab. A'rab ni kita terjemah bahasa orang Badui ya. Orang Badui ni dia tak sama dengan orang kampung. Orang kampung ni kadang-kadang dalam konteks orang Malaysia ni, orang kampung lebih bersopan santun lagi, kan? Tapi Bedouin, A'rab, hatta A'rab zaman lah, orang Badui zaman lah pun tak sama dengan orang Badui pada zaman Nabi.
Orang Badui pada zaman Nabi itu kasar. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badui sangat dahsyat kufur dan nifak. Sebab mereka hidup padang pasir, kemudian mereka tak ada peraturan. Mereka kasar. Dia hidup kepentingan. Sebab tu kita ni kena bangunkan diri kita supaya ada peraturan. Dia kadang-kadang main pada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia bukan tak hormat. Nabi kata, sebab itu Quran ajak dalam surah Al-Hujurat, Allah ajak bagaimana supaya elok-elok panggil Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Tapi demikian A'rab. Bukan tak ada A'rab yang beriman, ada. Tapi tabiat kasar ni. Sebelum saya nak cerita apa yang saya nak cerita ni, yang ni saya nak berhenti satang ni supaya kita ni kena jaga. Ada orang ni dia syok sangat dengan kasar ni. Kita hidup dah ni, dia kira tak kira jahanam barang orang, dia tak kira. Dia kira buah dia tak kira buah orang. Ini tak kena gaya lah. Orang-orang A'rab ni, dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i sanad yang sahih, orang-orang A'rab ni dia datang kepada Nabi SAW. Banyak mereka ni, salah satunya daripada Banu Asad bin Khuzaimah. Mereka ni datang kepada Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, kami ni beriman dengan kau. Betul lah, sebab kami ni beriman. Kami tak macam orang lain yang duk gaduh dengan kau. Sepatutnya kau terima kasih kat kami. Kau bagilah kepada kami apa yang patut kau bagi. Dia main pada Nabi. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang mereka ni. Allah kata, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Saya cerita banyak dulu. Qalatil a'rabu, kata orang A'rab, Badui tadi. Sekarang ni tuan-tuan pergi tengok di tengah Arab ni ada lagi Badui ni. Tapi dia cerdik sikit lah, dia pun tahu guna duit apa semua. Dia pun duduk, saya di Jordan dulu. Ustaz Korni pun belajar Jordan juga lah. Di Jordan dulu, orang Arab ni, Badui ni, dia padang pasir. Dia masuk pilihan raya, dia kalah. Calon dia nak pindahkan dah satu kabilah dia. Dia tak tahu. Dia ada dewan di raja tu, hak bahagian nak urus dia saja. Dia pun hidup di kalangan mereka, kadang-kadang dia tak pakai pun undang-undang kerajaan ni. Dia undang-undang dia atas padang pasir dia. Peraturan-peraturan dia. Dan tribes yang duduk dalam banyak-banyak kaum. Tuan-tuan tengok di Syria ada tribes dia, di Turki, di Uzbekistan. Ni kaum-kaum nomad ni. Kaum-kaum nomad ni depa ada kehidupan dia sendiri. Lah sebahagian depa duduk tengok apa filem apa Urtugrul yang apa yang Turki tu, yang cerita ramai duk ni. Filem tu ada benda lah, kalau nak ulas dia ada unsur yang patut ditapis. Tetapi nak ceritanya Badui macam tu lah. Depa ni mari, depa tak ada bahasa. Kasar. Qalatil a'rabu, kata orang A'rab, Badui ni, amanna, kami beriman. Allah kata, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu, Muhammad kata pada mereka, kamu tidak beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu katalah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum lagi iman masuk di dalam jantung hati kamu.
ayat ini menjadi perbahasan para ulama kerana Allah kata khabar kat mereka, hampa baru Islam, tak beriman lagi. Jadi kita ni mungkin ada orang yang baru berislam tapi belum beriman. Badui itu dia kata kat Nabi dia beriman. Allah kata abang ada dia Islam baru, dia belum beriman. Iman belum masuk ke dalam jantung hati mereka. Para ulama tafsir bahas tentang ayat ini. Kata mereka ayat ini menunjukkan bahawasanya ada orang yang mungkin zahirnya Islam tapi dia belum beriman. Kerana Islam adalah amalan yang zahir. Satu orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sisi kita dia apa? Islam tak? Islam. Iman, kepercayaan yang mutlak terhadap Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya semua ni kita tak tahu. Kerana itu semua duduk dalam dada dia. Tapi apabila dia mengucap, orang Badui mari mengucap, Nabi kira dia Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah, dia mengucap semayang di belakang Nabi, tapi dia kufur di dalam hatinya, menzahirkan Islamnya. Di sisi orang Islam, dia Islam. Semayang belakang Nabi, dia mati pun Nabi nak pergi solat jenazah dia, Nabi tak buang dia pun, keluar geng-geng ni kafir. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Tapi oleh kerana dia menzahirkan Islam, kita kira satu orang tu Islam. Maka di dalam agama ni, kalau orang tu zahirnya Islam, kita kira Islam. Mungkin tak dia tipu kita? Ambil contohlah orang tu mai masuk Islam cara tipu. Mudah-mudahan tak berlaku lah. Dia mahabang, dia nampak kemah dah. Kita kira dia Islam. Kalau dia tipu kita macam mana? Itu urusan dia dengan Allah. Katalah kita ni tak tahu, pi bagi pula kat dia zakat. Di atas dasar zakat untuk orang nak berdakwah ke apa semua, dia minta kita bagi. Padahal zakat kita sah tak? Sah. Di sisi Allah sah tak? Sah. Kerana kita tak boleh tahu yang zahir, yang batin hati manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan kalut masalah ni. Setengah orang dia suka kalut masalah ni, dia suka cari benda hak di sebalik yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, orang mari miskin, mari minta derma kita, saya susah cik, kita tengok tak nampak tanda dia tipu, dia pun nampak susah, kita pun keluar duit kita bagi kat dia. 2 besok orang mahabak kata bagi, ya Allah, dia tu penipu pun tahu tak. Kita kata Allah rugi saja, aku bagi malam tadi tak dapat pahala. Dapat pahala tak? Dapat. Kalau Allah menyuruh kita menghukum yang batin manusia, kita tak boleh dapat pahala, kerana kita tak tahu batin manusia. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir, Allah yang menguruskan rahsia-rahsia manusia. Bila golongan Badui datang kepada Nabi dan menzahirkan dia bersyahadah, Allah yang tahu yang zahir, yang batin. Kita, Nabi tahu yang zahir, tapi Allah suruh Nabi bagi tahu, katakan kamu hanya Islam, kamu belum beriman. Islam, iman belum masuk ke dalam jantung hati kamu. Ayat ni penting untuk kita baca dan kita faham, supaya kita kena jaga diri kita ni di peringkat iman ke di peringkat baru Islam. Dan kita akan tengok di kalangan orang Islam ni macam tu lah. Pasal apa lah orang Islam sekarang ini teruk sangat. Bukan saja zaman hari ni, pada zaman Nabi pun ada yang mengaku Islam tapi tidak
belum beriman. Zaman ini Nabi SAW sebut di dalam hadis Muslim, Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzlim. Nabi kata bersegera dengan kepada amalan kerana mengatasi fitan. Tuan-tuan, orang Melayu ni bila dia sebut perkataan fitnah, dia kata tuduh orang tak betul itu fitnah. Tapi Quran bila sebut fitnah, maksud ujian yang menimpa diri kita, agama kita, itu fitnah. Sebab tu peristiwa-peristiwa akhir zaman tu dia panggil al-fitan wal malahim. Fitnah dan ujian-ujian, kejadian-kejadian akhir zaman yang sekarang orang sebut tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Nabi kata fitanan ka qita'il laili muzlim. Fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Tuan-tuan, potongan malam macam mana? Ada waktu gelap tengah malam, ada macam nak suram, potongan-potongan malam. Potongan itu macam mana? Nabi kata yusbihur rajulu mu'minan wa yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Akan ada orang yang pagi beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Petang beriman, pagi kafir. Wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam riwayat sebahagian kata qalil, jual agama dengan harga yang murah. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan sejauh mana duduk di kalangan tuan, saya nak cerita. Setiap minggu saya ada terima email, mesej pada orang-orang rakyat Malaysia ni. Tuan Mufti, tolong saya sudah ragu-ragu dengan Islam. Tuan Mufti, semakin hari semakin saya syok dengan agama saya sendiri. Tuan Mufti, saya terasa macam ingin keluar daripada Islam. Banyak perkara yang meragukan. Ni dunia internet ni macam-macam dia baca kan? Nabi kata qita'an minal lail, qita'an minal lail muzlim, seperti malam yang qita'an lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Lepas tu Nabi kata apa? Seseorang menjual agamanya dengan harga yang murah. Ini pun satu, tuan-tuan, saya nak peringat sebelum nak sambung cerita Badui tadi. Yang ni dalam hidup kita, agama bukan perdagangan. Tak apalah kita beli sejadah, kita nak guna ada, tapi yang tu barang yang ada tujuan. Tapi bila orang mula jual agama, orang lagi keliru agama. Tadi ada satu pihak mai jumpa saya, duk bincang pasal beberapa hal. Saya kata orang jadi keliru. Mana satu sunnah Nabi dan mana satu hak Nabi ajak, mana satu hak ustaz nak nega. Nabi bagi tahu, Nabi makan kurma, kita tahu. Nabi makan tamar. Yuftiru ala rutabat fa illam takun rutabat fa tumairat fa illam takun tumairat hasa-hasawan min al-ma'. Nabi buka puasa dengan tamar, tentulah dia makan tamar. Dengan rutab, dengan tamar. Nabi sebut tentang habbatus sauda, kita tahu. Ada surah sebut tentang watin, tentang tin, kita tahu. Nabi sebut tentang asal, madu, Quran juga sebut tentang madu, kita tahu. Tapi Nabi tak bagi tahu nak makan banyak mana, dia tak bagi tahu.
Makanlah, tanya orang pakar lah. Mungkin tak sama, orang tua-tua banyak ni, orang muda banyak ni. Kita hak tak perlu banyak ni, hak ni dia tak perlu hak betul sadak, tak payah mainkan. Yang ni dia. Tapi bila orang bagi keliru, dia campur semua benda ni, Nabi pun tak pernah campur. Dia bubuh madu, dia bubuh yang tu, tak apalah nak campur tu, tak apa lagi. Madu, apa lagi? Habbatus sauda, minyak zaitun, buah tin, segala macam campur, tak ada masalah, campurlah, makan. Dia habaq makanan sunnah. Dalam hadis tak ada. Pakcik makcik kita pun, oh Nabi minum macam ni, minum yang ni lah sembuh. Makcik kita minum tak sembuh, ubat Nabi pun tak jadi dah aku ni, kata. Kacau. Sebabnya bukan ubat Nabi, ubat siapa? Ustaz mereka tu. Nabi tak bagi tahu banyak mana. Nabi sendiri pergi cari tukang, orang yang dapat ubat baginda apabila sakit. Nabi cari pakar. Ini masalah apabila agama ni orang cuek. Bila orang cuek, orang jadi keliru, orang lain jadi keliru. Saya sebut hal ni sikit, nak sebut pasal hadis ni. Kerana orang awam ni dia tak salah. Dia nak bergantung kat siapa? Mendingan bergantung kat orang agama lah. Tadi saya duk sebut kan, saya nak share, nak kongsi apa yang saya sebut pada pihak yang mari. Saya kata contohnya, orang pergi Mekah lah, tak pergi Mekah lah, tawaf Kaabah, tawaf. Nabi ajak tawaf 7 kali. Apa kita buat ketika berdekatan dengan Hajarul Aswad, ataupun bagaimana cium Hajarul Aswad masa rukun Yaman ni, dia bagi tahu kita baca apa, dia suruh kita baca doa. Nabi ajak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Dia ajak kita banyak tu. Hal lain nak baca apa? Boleh. Nak doa boleh, baca Quran boleh. Makcik boleh apa makcik? Cik boleh doa. Nak doa apa? Doa yang makcik nak doa. Orang menega fikir macam ni, makcik ni nampak tak apa pandai. Makcik tak apa pandai. Makcik, pusingan pertama makcik kena baca macam ni. Makcik susah nak hafal. Makcik hari tu nak hafal kuliah pun 5 hari tak habis. Pusingan kedua makcik baca, kedua pula dah. Ketiga makcik kena baca macam ni. Ketiga pula. Keempat, 7 makcik nak kena baca. Makcik tu rasa letih, tak boleh dah. Kalau makcik tak boleh ni, saya ada jual satu alat ni, makcik bubuh di telinga, makcik pusing, makcik baca ikut alat tu. Berapa ustaz? Ada harga. Bukan salah nak ajak hak betul tak apa, tapi bila ada kepentingan. Makcik tak tahu apa, makcik ni tahu apa ni, sihat apa. Kata makcik, ni kayu Nabi Nuh dah ada, kayu kokar, bubuh di rumah makcik. Kalau duk takut tak payahlah duk pasang grey ke apa, padan dengan kayu kokar ni ya. Makcik pun berapa ni kayu kokar tu, 3-4 ringgit je neri mereka tu, jatuh kat bawah pun tak laku sebahagian neri tu. Tengok orang Malaysia ada duit, sebrakas 120 ringgit. Ni main pula dah cerita Covid ni. Kononnya ada ubat hak Islam punya, Covid tak boleh kena. Tengoklah hadis tak ada. Pakat nak cari. Saya bukan salah nak makan apa-apa boleh, nak makan ginseng, makan tak ada masalah. Tapi pi sandak kat Nabi ni suatu masalah. Kalau tak jadi, orang tak kata ubat ustaz tak jadi. Ubat siapa tak jadi? Ubat Nabi. Bertambah kelirulah anak-anak muda kita tentang
Tambah kita hantar anak kita pergi mengaji sains, mengaji apa, keliru lah dia. Macam mana Nabi suruh buat macam ni, jadi macam lain? Nabi tak kata, orang yang kata. Sebab tu kita di Perlis, saya tengok di negeri-negeri lain pun dah mula, kita nak elakkan guna nama-nama ni. Biar Nabi itu kena, agama yang Nabi tinggal tu dah elok dah. Tak usah kita duk pergi tambah dah. Kita tambah harta kita tak apa, kekal yang itu. Kalau tidak, orang akan salah faham nanti. Pada zaman ini, orang nanti keliru tentang apa sebenarnya agama yang Nabi tinggal. Sebab itu penting, kerana generasi tuan-tuan ni, sebaik mana kita beramal, kita secara keseluruhannya, kita tidak akan dapat mengatasi apa yang lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit yang saya nak tambah. Saya janji nak buka soalan. Sampai boleh permit pudi sampai pukul berapa ni? Ha? Boleh ke? Boleh tak ada minta permit, saya saja tanya. Okey. Badui ni, bila dia kata begitu, Allah tegur mereka. Tapi Allah sambung, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika kamu taat pada Allah dan Rasul, tidak akan berkurang amalan kamu. Tuan-tuan, pertama kita cek kita ni, ada tak benda hak Tuhan beritahu dalam Quran ni, aku ni tak apa, betul ke Tuhan begitu? Kita kena pasti hak mana Tuhan beritahu, kita beriman. Kita beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka mengelantikmu, menganggap engkau sebagai pemutus apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak ada sebarang keraguan di atas apa yang kau putuskan, mereka menerima seterima-terimanya. Sampai peringkat tu Tuhan kata, kalau tak macam tu, fala wa rabbika, Tuhan kata demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Maka kerja kita pasal iman ni, jangan balik-balik pergi kepada Allah Ta'ala. Rupanya ada benda yang kita tak percaya hak Tuhan beritahu dalam Quran. Orang kau tak percaya ni. Pagi kemarin saya ada live dengan Petronas. Zaman teknologi ni bagus ya. Tak payah pergi Terengganu, duduk di Perlis boleh berceramah untuk Terengganu. Tapi saya sebut hal ini untuk kita fahami tentang tabiat kepada agama ni. Kita terima apa saja yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan agama ni ikut saja. Nabi ni ada dua, sayang dan ikut. Kalau kita sayang saja, tak ikut, tak selamat. Abu Talib, bapa saudara Nabi, dia sayang kat Nabi. Dibanding kita semua korban untuk Nabi, banyak Abu Talib lagi. Orang Mekah nak buat Abu Talib Nabi, dia bertahan. Orang Mekah, pulau Bani Hashim, disebabkan dakwah Nabi, Abu Talib pun turut kena pulau sekali, pergi duduk di lembah. Sedangkan dia ketua kabilah. Tapi duka cita, walaupun Abu Talib pertahan Nabi, dia sayang kat Nabi, tapi dia tak terima agama Nabi.
Tak tahulah, Syiah kata dia terima, tapi di sisi Sunni dia tak terima riwayat-riwayat yang ada. Nabi kata, wahai bapa saudara, katalah la ilaha illallah, supaya ia menjadi hujah di sisi Allah. Dia kata, hatta la yaqulan nas anna Abu Talib ghayyara dinah. Tak apalah, jangan sampai orang duk kata pula Abu Talib pun ubah agama. Sayang kat Nabi tapi dia tak mau ubah dia punya. Ni jaga ada orang, dia meninggal dalam keadaan itu, dia tidak menjadi pengikut Nabi. Duka cita Abu Talib. Satu geng lagi, geng buat hak mana Nabi buat, tapi dia meluat kat Nabi. Geng siapa tu? Geng munafiqin. Nabi semayang di masjid tu, dia pun semayang duduk belakang Nabi dah. Abdullah bin Ubay bin Salul tu, kita pun tak pernah semayang belakang Nabi, dia buat semayang belakang Nabi, tapi dia benci kat Nabi. Tuan-tuan, sayang tak ikut tak boleh, ikut tak sayang pun tak boleh. Iman ikut dan sayang, sayang dan ikut. Kena tanya diri kita ni, hak kata Islam ni, kita sayang dan ikut ke? Kita ikut, ya Allah, aku nak kata subuh ni semayang juga, tak semayang sekali Tuhan hukum pula. Tak apa hati betul nak tidur kena bangkit ni. Buat juga tapi marah. Bukan aku tak mau, dah Tuhan yang haramkan. Tidak, aku pun mau tak apa hati dah. Jangan. Ini Baduin ni. Dan Tuhan pengasih dan penyayang. Dalam ayat ni dia kata, innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Saya takut saya panjang lah. Boleh kita buka soalan? Kita buka. Cikgu Adi, Tuan Imam boleh rehat dulu, saya ambil jawatan dua sekali, pasal penceramah dan juga pengurusi, supaya jimat masa. Jika tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh bangkit tanya ataupun angkat tangan. Kalau tidak, saya akan nak sambung sikit. Siapa ada soalan? Kalau tidak, saya ambil tempat tuan-tuan ni, saya soal. Mana? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tok. Assalamualaikum. Nak tanya sikit lah, macam mana kita rukun Islam tu? Okey, syarat rukun Islam mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Lima syarat. Kalau kita mengaku dengan lidah dan tak membenarkan dengan hati, Ya. apa pandangan itu? Yang kedua, bagaimana kita menerima beriman dengan separuh ayat Al-Quran dan menolak lagi separuh? Contohnya dalam Al-Quran nyatakan wuduk, kita tolak wuduk. Kan? Sedangkan kita meminta, kita apa, sokong Islam. Sekarang bawa Islam kita tolak. Kita nak tanya pandangan Datuk lah. Terima kasih. Lagi mungkin ada lagi lah. Okey, terima kasih. Yang pertama ialah, dengar tu soalan, dengar. Dengar, saya tak payah ulang kan. Yang pertama ialah, tadi kita dah sebut, kalau orang tu mengaku Islam, dia mai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kira apa? Islam. Kalau dia kafir, urusan dia dengan dia sebut di mulut dia takkan percaya, itu bukan urusan kita. Sebab itu apabila Usamah dia bunuh orang yang, apabila dia angkat pedang untuk kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bunuh. Nabi kata, dia sebenarnya sampai pada Nabi kata, aqatalta man qala la ilaha illallah, kau bunuh orang yang kata la ilaha illallah. Dia kata, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min silahi,
Atau min sayfi. Oh, Rasulullah dia kata benda tu kerana takut kat pedang aku je. Nabi kata asyaqaqta qalbah. Kau dah belah kan dada dia. Kau tahu ke dia kata tu kerana takut pedang ke? Kena. Apa yang kau nak buat apabila jumpa Allah dengan la ilaha illallah itu? Nabi diam. Lepas tu dia kata, Nabi tanya lagi, aku talta man qala la ilaha illallah. Kau bunuh orang kata la ilaha illallah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata kena takut pedang aku. Kau telah belah dada dia. Lepas tu dia kata, Rasulullah dia ulang lagi. Dia kata, ya Allah, kalaulah aku baru masuk Islam pun tak apa, aku tak buat kesalahan ni. Maksudnya apa? Kita sebagai orang Islam, orang menyebut la ilaha illallah, kita kira sebagai beriman. Dia nak mohong, dia nak simpan selain daripada itu, urusan dia dengan Allah. Katakanlah, nak buat contoh, dia tu mengaku la ilaha illallah, sebenarnya dia kufur dalam hati dia pergi jadi tok imam. Kita pun semayang di belakang dia. Nak tanya, semayang kita sah tak? Sah tak? Sah. Tu dia kafir? Itu urusannya dengan kita tak tahu. Melainkan satu hari dia habaq, sebenarnya aku ni Quran ni kan percaya sangat, tapi tak apalah hampa nak percaya. Dia nak naik jadi imam. Tak boleh lah. Tak boleh lah, pasal jelas dia kata. Tapi kalau tak ada bukti yang menunjukkan perkara yang membatalkan syahadah dia, tak boleh. Sebab apabila satu orang itu bersyahadah, maka kita telah, dia panggil, saya pada ikut kuliah saya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang disebabkan syak. Bila dia mengucap la ilaha illallah, kita yakin dia Islam. Kemungkinan dia tak Islam, itu syak. Kalau nak bagi hilang juga, dia kena sebut benda lain yang confirm benda yang dia sebut tu keluar daripada Islam. Baru boleh kita batalkan hak yang kita dengar la ilaha illallah dia tu. Clear? So tuan-tuan jangan gaduh. Hatta kalau dia pergi berkahwin dengan anak perempuan kita, dia sebenarnya kufur di sisi Tuhan, kita tak tahu, Allah tidak akan menghukum kita. Tuan-tuan, pasal saya kadang-kadang ada setengah penceramah ni, kadang-kadang orang tu dia kahwin, dia tak tahu sekian-sekian, dia sebenarnya berada dalam keadaan zina. Tuhan nak dihukum manusia yang benda yang dia tak tahu. Ni kadang-kadang ada setengah orang, tuan-tuan, dia bagi kita keliru. Dia Islam ni, Allah Ta'ala ni maha adil, dia tak zalim dah kita agama dia. Yang zalim kita. Setengah orang dia kata, kalau pak dia tu sumber pendapatan dia haram, anak-anak jadi benar. Pak dia yang buat dosa, pasal apa anak dah jadi benar? Pak dia yang benar. Ini kita kadang-kadang pak buat salah, anak pun jadi benar. Anak tu jadi jahat sebab pak dia cari rezeki tak halal. Allah pergi hukum anak yang tak berdosa kerana pak dia? Tak, agama tidak begitu. Agama tidak begitu. Tuhan maha adil, kita pun tak setuju dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tidak menanggung dosa orang lain. Okey, tak apa, done. Kita dah beritahu, dia mengucap, kita consider dia. Dia tak beriman, dia dengan Allah Ta'ala. Siapa yang tak beriman, kekal dia di dalam neraka. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana dengan orang yang beriman separuh, tolak separuh? Tuan-tuan, tak apalah, contoh hudud tu saya terima salah satu contoh. Tapi dalam Islam ni bukan hudud saja. Ada orang dia diterima tentang hudud, tapi tak terima tentang akhlak Islam. Akhlak dalam Quran juga. Ada orang tang hudud dia pertahan, tapi tang akidah dia tak pertahan. Ada orang kata kita tak boleh maki Quran, tak benar maki hamun orang. Oh, dia kata nak ikut macam tu payahlah. Kita mesti tegakkan hudud. Tang hudud dia nak tegak, tang ayat tu dia tak mau tegak. Ini tak balance. Saya bukan salahkan nak tegur hudud, okey. Tapi maksudnya
maksud firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, adakah mereka itu beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Beriman satu hal, beriman yakni percaya, kufur satu hal. Tak beramal tidak semestinya kufur. Contohnya orang yang tak bayar zakat. Kadang-kadang orang ni dia tak nampak tu. Orang tak bayar zakat. Orang tak bayar zakat tu adakah tanda dia tak beriman dengan zakat? Adakah mestinya? Tak. Kalau tanya dia zakat bagus tak? Bagus. Pasal apa tak bayar? Aku kedekut. Artinya diri dia. Ada orang yang tak puasa bulan Ramadan, dia menjadi kafir atau tak? Kafir tak? Kena tengok keadaan. Kalau dia tanya pasal apa tak puasa, aku ni jenis tak boleh tu. Bab makan ni siang nak kena makan juga. Oh tak puasa? Memanglah berdosa lah aku ni. Artinya dia akur, salah diri dia. Saat kita bagi dia lama ni. Okey. Artinya dia akur, tapi dia tak buat, dia berdosa, dia fasik, dia tak kafir. Majoriti ulama, kecuali mazhab Hanbali, majoriti ulama kata orang yang tak semayang berdosa besar, tapi tidak kafir. Selepas syahadah dia semayanglah. Selagi mana dia tak kata pasal apa tak semayang, awak hampa duk semayang selama ni jadi kaya, dia hina semayang. Ataupun dia kata bahawasanya pasal apa tak puasa, puasa ni orang macam aku tak wajib mah, macam hampa lah. Pasal apa tak wajib? Hampa nak puasa sangat. Contoh, selagi dia tidak menghina apa yang Allah Ta'ala fardukan, selagi dia tak menghina apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardukan atau mempersendakannya ataupun menafikannya, dia tetap beriman. Jangan kafirkan dia. Tentu faham tak? Jadi kalau orang tu tak buat undang-undang ataupun hukum Tuhan, adakah semestinya dia kafir? Tak. Tak usah pi bagi besar sampai peringkat negara lah. Kita ni sebagai orang lelaki ni, sebagai ketua keluarga, dia kena memastikan keluarga dia ikut ajaran agama, betul tak? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Satu bapa tu, anak dia tak semayang di rumah tu, dia main masjid, anak dia tak semayang, dia buat tak tahu je. Adakah bapa tu menjadi kafir? Kafir tak? Berdosa tak? Berdosa. Kafir tak? Tuan-tuan boleh ikut saya? Berdosa tak? Berdosa lah, dia tak tunaikan tanggungjawab dia sebagai bapa. Kafir tak? Tak. Malaikat dia kata, semayang ni pun bukan wajib sangat. Lain cerita lain lah. Okey. Ini kadang-kadang tak dipahami oleh sebahagian orang, yang apabila dia lihat satu undang-undang tu tak berjalan, terus dia kafirkan. Kalau dia kafirkan yang tu, dia kena kafirkan juga diri dia, ramai orang juga. Kemudian sesuatu hal, ada benda yang dibuat, ada hukum agama yang dibuat, ada yang tidak dibuat kerana keadaan tertentu. Contoh, tuan-tuan semayang Isya yang tuan-tuan nak semayang sekali, kan? Macam mana cara kita nak salat? Kan? Kita berdiri dan kita menghadap kiblat, kita takbir, kita salat.
Bagus tak berdiri dalam solat? Bagus tak tuan? Bagus. Satu. Kedua saya nak bagi tuan-tuan faham ni. Pergi Mekah. Bagus tak pergi Mekah buat umrah? Bagus tak? Bagus tak buat haji? Kalau ada orang yang semayang duduk, tak berdiri, bagus tak dia? Kalau ada orang tak pergi Mekah baru-baru ni, pakat tak pergi belakang, adakah mereka ni engkar pada hukum Tuhan? Orang yang semayang duduk, adakah dia engkar pada hukum Tuhan? Nak kena tengok keadaan. Dia duduk saja duduk ke? Dia duduk kerana dia uzur. Hukum hudud juga macam tu. Jika kita tak laksanakan dia kerana syarat tak cukup, maka dia macam kes tadi lah. Tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, hudud dibuat. Siapa yang laksanakan hudud? Siapa laksanakan? Nabi. Tuan-tuan tahu kehidupan Nabi macam mana dibandingkan kehidupan kita? Nabi paling zuhud, Nabi paling tak ambil harta negara, Nabi paling amanah, jiran tidak membenarkan jiran sebelah lapar, harta diberi sepada adil. Kemudian ada juga mamat yang boleh orang sepatutnya tak ada, tak lapak kalau boleh mai jumpa pemerintah, boleh mai beritahu ada baitul mal, dia gagah nak pergi mencuri juga, potong tangan dia. Tapi pada satu zaman, jika berlaku di mana keadaan manusia, harta pemerintah itu sendiri tidak adil dalam pengurusan harta negara, pembahagian kekayaan itu tidak diberi dengan cara yang betul, jika berlaku, kemudian kita nak memotong tangan orang yang mencuri, walaupun curi itu satu dosa, banyak persoalan yang belum dipenuhi. Pada zaman Nabi, bila orang nak kahwinnya, ya tawar diri pada Nabi untuk kahwin. Nabi tak mau kahwin dengan dia. Orang lain minta Rasulullah, kalau tak mau, kahwinkanlah dia dengan saya. Nabi suruh dia pergi cari mahar, walaupun cincin besi. Kahwinlah tu juga. Maksudnya tuan-tuan, nak dapatkan yang halal senang. Seorang saat menikah, mai jumpa Rasulullah, tengok sahabat Abdul Rahman bin Auf, rapat Nabi, saya ada bedak, kau kahwin? Kita kahwin. Nabi pun tak tahu, senangnya kahwin. Kalau macam tu punya duk ada mereka berzina, sempat mereka. Orang tak gosip sebab pada zaman ini hukuman sebat relevan. Tapi sebelum nak buat hukuman sebat, mudahkan dulu kahwin. Ni niat nak kahwin bulan 1, bulan 12 tak boleh nikah lagi. Nak dapatkan yang halal tu pun payah sungguh. Kita uruskan memudahkan yang halal, kita buat hukum Tuhan. Tapi nak memudahkan yang halal ni, kena semua masyarakat faham lah. Nak menikah, Covid ni bantu, mudah sikit menikah. Saya dah habaq dah, menikah dengan laksa pun okey. Bukan menikah dengan laksa, menikah kenduri laksa pun okey. Jadi Nabi SAW melakukan suatu hukum, kadang-kadang Nabi tak buat hukum. Nabi kata la tuqta'u aidi fi safar wa la tuqtadi aidi fil ghazwi, dalam sebagai riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Jangan potong tangan pencuri ketika musafir, jangan potong tangan pencuri ketika peperangan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, dia menukilkan kalam Al-Auza'i rahimahullah. Dia menyatakan sebab bimbang kalau dibuat dalam keadaan itu, orang ni akan lari menyokong musuh.
Kalau kita nak buat undang-undang Islam, kita sokong. Tapi jangan buat dalam keadaan orang akan pergi hentam Islam balik dan menyokong musuh. Sebab syarat tak cukup. El Esposito tulis satu buku, Who Speaks for Islam. Dia cerita tentang bagaimana satu undian dibuat di Nigeria untuk melaksanakan hudud. Ramai 70% lebih orang Islam sokong. Bagus, memang kita sokong. Selepas dilaksanakan, drop, semua pakai tak sokong. Sebab hak besar-besar punya curi tak kena, pencuri hak bawah-bawah yang duk kena. Pasal hak besar dia pandai curi. Hak bilion-bilion, hak milion-milion tu duk relax saja. Mamat curi motor nak potong. Salah lah curi motor tu. Maka bukan hudud tu tak bagus. Yang tak bagus tu siapa? Kita. Bila kita tak bagus, syarat tak memenuhi, kita nak kena islahkan masyarakat kita, kemudian kita buat hukum Allah yang adil itu. Itu maksudnya. Kalau tidak macam tu lah. Saya main, tonton sedekah bagus tak? Sedekah bagus tak? Kita pergi kat masyarakat miskin, kita habaq, tuan-tuan bersedekah lah. Kata kami nak makan pun tak ada, dia main ceramah bab sedekah. Bukan sedekah tak bagus, sasaran tak kena. Bukan hudud tak bagus nak buat, tapi kita tak kemaskan masyarakat kita, terus cakap bab hudud. Bagi saya kurang kena. Sebab tu Nabi SAW apabila baginda sampai ke Madinah, Nabi dia tak cakap hudud dulu. Dia nak jadi pemerintah, dia cakap apa? Ayyuhan nas afshus salam. Kata Abdullah bin Salam, Abu Yusuf Abdullah bin Salam, dia Yahudi, dia pendeta Yahudi, dia ilmuwan Yahudi. Orang semua pakai nak tengok Nabi. Dia Yahudi, dia ilmu banyak, dia nak tengok betul ke Nabi ni, dia ni Nabi. Dia pergi tengok Nabi, fara'aitu wajhahu fa'araftu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku melihat wajahnya, aku tahu dia bukan wajah seorang pendusta. Wa kana awwala ma takallama bi, perkara yang pertama Nabi itu cakap, dia kata ayyuhan nas ifsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri orang makan, hubungkan silaturahim, dan salat ketika orang tidur, salat malam. Yang tu dulu kempen Nabi. Lama dah merintah, kemaskan masyarakat, jiran tetangga semua ni, baru main bab hukum hudud. Ni kita tak ada apa-apa nak cakap. Saya rasa kurang kena. Tapi saya rasa, saya tak tahulah saudara kita bertanya, tak apalah. Kalau ada berbeza pendapat, mohon maaf lah. Hak mana yang parti-parti berkaitan pun, bila dah jadi kerajaan, mereka pun tak cakap dah. baru dia tahu hak kita habaq dulu tu betul. Takkan kita nak kata mereka pun dah tak beriman dah. Kerana semua benda ada peringkat-peringkat dia. Hari pertama masuk Islam, terus nak cerita bab qiyamul lail, nanti dulu. Bagi sembahyang 5 waktu dulu. Nak bangkit subuh pun letih ni. Dah lama dah jadi ni dah. Masuklah qiyamul lail. Sebab tu kadang-kadang kursus budak-budak kita baru umur apa, darjah 4 pergi kursus Islam, ajak qiyamul lail. Bukanlah salah, tapi kadang-kadang budak tu main daripada family, mak dia nak kejut sembahyang subuh pun payah. Ustaz bubuh qiyamul lail terus 1 juzuk 1 malam, tak mau pergi dah dia lain kali. Itu pun nak kena juga kita fikirkan. Agama itu ada tadarruj, ada peringkat-peringkatnya. Arak haram, haram arak, bahaya. Tapi adakah ayat arak datang sekaligus? Tak. Banyak peringkat tak? Banyak. Mula-mula Allah Ta'ala ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahaya dia lebih banyak daripada
mudarat dia. Dia minum lagi. Lepas tu Allah kata wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan hampiri semayang ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi sahabat berhenti, nak semayang lambat lagi baru minum, dekat-dekat semayang jangan minum. Lepas tu baru main innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya arak, judi, berhala, menenun nasib, keji daripada perbuatan syaitan. Haram arak. Dan kita tak boleh juga macam ni. Siapa yang tak sokong mufti bererti tidak sokong Islam. Siapa tak sokong Islam, tak sokong Islam jadi apa? Tak kafir. Tuan-tuan, orang mungkin tak sokong saya bukan kerana tak sokong Islam, mungkin orang tak sokong dengan perangai saya, mungkin orang tak suka apa yang saya cakap. Saya tak boleh kata siapa yang tak sokong mufti dia tu benci pada hukum hakam Tuhan. Tak semesti. Kalau orang tak sokong parti kita, tidak semestinya orang anti-Islam. Mungkin bukan orang setuju dengan Islam, orang mungkin tak setuju dengan kita. Sebab itu kita tak boleh mudah kafirkan orang. Sehingga saya selalu buat contoh ni berulang kali daripada dulu. Syiar seruan yang paling mulia, seruan apa tuan-tuan? Hai, kita duk dengar tiap hari seruan apa? Ceramah saya tidak lebih mulia daripada seruan tu. Ceramah apa? Azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling mulia. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, paling mulia. Siapa yang syariatkan azan ni? Allah dan Rasulnya. Ceramah saya umum saja, so sampai kebenaran. Mungkin tuan-tuan tak setuju cara saya cakap, tapi azan tuan-tuan kena setuju semua. Main-main satu orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu orang kata pergi melingkup lah. Wih, besar pergi melingkup kata kat azan. Boleh tak kita kata dia kafir? Pasal dia kata orang azan tu boleh melingkup? Boleh tak? Tak boleh lagi. Dia panggil iqamatul hujjah. Sebab apa? Pasal apa yang hang kata dia kafir? Sebab apa hang kata pergi melingkup? Aku bukan marah azan tu, aku marah kat dia tu. Dia pagi tadi dengan aku, bukan sembahyang subuh pun. Waktu ni pergi bang, malam ni ada makan. Kau tak tahu sangat. Oh, rupanya dia marah kat orang yang azan tu. Tak patutlah dia marah pun kan. Sekurang-kurangnya dia bagus juga pergi masjid. Tapi dia tak kafir lah, kerana dia bukan benci azan. Dia benci siapa? Kat orang tu. Saya nak nasihat tuan-tuan, parti apa pun okey, saya tak ada masalah. Parti pun mesti berkawan lah. Cumanya kadang-kadang pemimpin tu tak apa pun, kadang-kadang kita harga bawah ni kadang lebih lejap dan laju. Cumanya saya nak abang macam ni, kalau orang tak setuju dengan kita, janganlah cepat kita kata orang tak setuju dengan agama. Tak semestinya. Tak semestinya. Mungkin sungguh dia tak setuju dengan agama, ada, tapi tak semua macam tu. Kalau kita macam tu, kita akan tenang. Saya, tuan-tuan tahu, ramai orang kritik saya, kata saya tak pergi okey. Saya bawa ketika saya, bahkan saya jemput sebahagian mereka main rumah makan pun. Mereka tanya saya, Datuk tak marah ke ni? Tak apa, negara demokrasi kata. Kerana saya bukan Rasul. Saya salah, saya mungkin silap, saya mungkin kata-kata saya mungkin tidak tepat, ataupun pendekatan saya tak sesuai. Saya kena akui itu. Saya tak boleh kata oleh kerana aku mufti, aku bercakap hukum, siapa hina aku, hina Islam. Saya tak boleh buat macam tu. Kerana mungkin orang tak setuju. Hatta orang telah tak setuju dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak kata, Umar kata, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku menyeleweng, perbetulkan aku. Sayyidina Umar. Kita siapa? Terima kasihlah atas soalan tu. Saya tahu dia bukan maksud ni. Saya jawab bagi persoalan tu. So, bukan parti mana-mana lah. Saya tak payah kait dengan parti mana-mana. Semua sama lah. Saya minta maaf lah kita beza. Tuan-tuan, parti apa pun saya tak tahu sesuai dengan abang. Saya minta anak-anak muda yang dengar ni suruh Malaysia ni, kita tak salah ada taksub pada mana-mana parti dan pemimpin politik.
Depa ni dahsyat tuan-tuan. Depa perang hari tu kita ingat habis neraka jahanam dah. Jadi perbaik balik. Dulu kawan ni kata kau ni tak guna, ahli neraka apa-apa semua. Lain kali baik balik. Kau ni kata kau ni semua sesat, jadi baik balik. Kau benar berkelahi balik dengan kawan tu. Kawan hak dia yang baik tu. Sekali lah ni cuba tu tengok. Mula-mula satu grup tu lawan dengan satu orang. Habis gelaran dia bagi kat kawan tu. Kawan ni pun dah letak jawatan, depa duk ada lagi. Lain kali dia pergi jemput dia balik, bagi balik jawatan tu kat dia. Jadi balik dia Perdana Menteri. Bagus balik dia masa tu. Semua pakai puji, bombang-bombang pertahan dia. Padahal nak kira berpuluh tahun depa zikir ratib. Dia ni kira paling ceruk dalam dunia. Saya tak kata, depa yang kata, saya tak kata. Lepas tu jadi paling baik. Lepas pada tu orang lain pula naik jadi kerajaan, depa jadi marah. Depa kata kerajaan ni bersekongkol dengan perasuah dan seumpamanya. Saya bukan sokong apa. Saya tuan-tuan tahu apa isu. Saya tak mau cakap pasal politik ni. Tapi saya nak sebut isunya ialah pada satu masa itu teruk sangat orang yang melampau duk katakan Islam, itu yang saya tak setuju. Tapi tak apa, depa marah pasal game perasuah apa masuk pikiran kerajaan. So depa nak jatuhkan kerajaan tu. Cara nak jatuhkan kerajaan tu, depa pergi pakat balik dengan perasuah tu nak jatuhkan kerajaan tu. Padahal depa tak setuju dengan kerajaan tu pasal perasuah tu ada. Depa nak buka balik kerajaan baru, nak ajak perasuah tu main bagi depa menang, nak jatuhkan kawan ni. Apa punya fikir jam kita. Lepas pada tu kawan ni berkelahi pula dengan kawan ni. Hari tu baik satu tim, tengok 2-3 hari ni hak duk baik-baik ni lawan tikam ni. Apa terjadi kepada semua orang yang telah berkelahi, adik-beradik, kawan-kawan, semua kena politik. Depa duk sembang sakan di parlimen, lepas depa bahas dalam parlimen, kemudian duk makan gelak sekali, kita duk berkelahi bodoh kat kampung. Betul tak tuan-tuan? Agama, main masjid, salat, anggaplah ini semua drama saja. Mereka boleh kata kawan ni sejahat-jahat manusia, Dajjal pun tak jahat macam kau ni. Besok mereka boleh angkat balik kawan tu, kita balik jadi jahat. Jangan bodoh kita tuan-tuan. Sebab tu mereka tak termasuk dalam anugerah bintang filem tu. Kalau nak anugerah bintang, mereka tinggi. Tak ada pingat boleh bagi kat mereka, semua mereka menang. Segala watak mereka boleh berlakon. Sebab tu tak payahlah kita fanatik parti sampai nak berkelahi. Dulu orang kelahi dia beradik, satu kampung berkelahi. Apa terjadi yang telah takfir rumah kawan keluarga dia? Minta maaf lah kalau saya cakap, yang tak makan sembelihan saudara mara dia. Sekarang duduk sekali, sahabat dunia dan akhirat. Tak ada dah benda tu. Sedangkan kalau kita tengok, parti ni pun tak ubah lagi perlembagaan dia, parti ni pun sama perlembagaan dia, tak ada perubahan perlembagaan pun. Orang je bahasa cakap je berubah. Ni kita tak tahu lagi 2 tahun lagi macam mana pula. Tuan-tuan, sudah kita doa ke Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi SAW bila bangun tengah malam, dia akan buka sembahyang, Allahu Akbar, Allahumma rabb Jibril wal Mikail wal Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'izni innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu atas apa yang mereka selisihkan. Tunjukkanlah aku pada jalan yang benar di atas apa yang mereka sisihkan. Engkau adalah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Belanja duit, satu perjuangan. Akhirnya tak, orang atas kata bukan calon pula. Sebab itu berjuang untuk ni. Ajak orang main masjid, berjuang. Ajak orang salat,
ajak orang baik-baik, ajak orang ikut sunnah Nabi SAW. Yang ni betul dah. Jangan ajak orang sokong mufti, jangan ajak orang. Saya pun tak mau. Ada satu orang daripada Brunei hantar dengan saya, dia tulis, dia bubuh nama anak dia, dia minat ikut ceramah saya, Asri Zainal Abidin, dia bubuh nama anak dia. Saya hantar balik mesej kat dia, saya kata kat dia, kalau saya boleh bagi nasihat, saya cadangkan jangan bubuh nama tu. Carilah nama orang-orang saleh, khususnya nama para sahabat Nabi, para sahabat, mereka yang terdahulu. Adapun saya belum lagi mati dan saya pun tak tahu apa kesudahan saya, dan saya pun tak tahu apa saya di sisi Tuhan. Berdiri atas kebenaran, jadi betul mengikut agama, bukan jadi pengikut orang. Orang berubah, agama Quran dan Sunnah tak berubah. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada. Kau tinggalkan mudah perkara, kamu tak akan sesat lagi memegang itu Quran dan Sunnah. Panjang saya jawab soalan tu. Tak apa kan tuan-tuan? Bolehkah Ustaz jelaskan konsep orang awam dalam sisi agama? Adakah hak memahami dan mengenali agama lebih itu hanya terbuka untuk golongan agama? Tuan-tuan, orang awam, amatan nas. Orang awam maksudnya dia ada orang awam ni, orang kebanyakan lah dalam bahasanya, ialah orang yang tidak memahami sesuatu benda itu secara mendalam seperti ahli ilmu. Tapi orang awam ni bukan semua benda dia orang awam. Mungkin ustaz tu dia pandai bab perukunan, bab semayang, tapi dia orang awam dalam bab zakat. So dia tak pandai. Mungkin dia faham dalam bab, katalah bab semayang, tapi dia orang awam di dalam bab hukum hakam muamalat, bab akidah umpamanya. Mungkin dia alim semua benda. Saya adalah orang awam dibandingkan satu orang pakar di dalam bidang dia. Mungkin itu pakar di dalam enjin, pakar dalam elektrik. Saya orang awam dalam bab tu, dia yang pandai pada. So awam tak awam tu diukur bukan nama orang, diukur dengan kadar ilmu orang itu di dalam bidang itu. Dan jangan kita anggap semua orang awam. Dan setengah orang oleh kerana tuan-tuan ni tak mampu faham, ikut saja apa yang saya cakap. Tak betul. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada pengetahuan, pendengaran, penglihatan, jantung hati kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semua kita berhak memahami agama Allah. Kalau ustaz tu cakap mufti kita tak boleh, apa dalilnya? Hak tuan-tuan tu nak tanya. Saya tak boleh kata, ni hang mufti kan nak tanya aku? Ha? Aku ni mufti, aku kata apa pun hang ikut. Saya tak boleh buat macam tu. Saya bukan mufti, saya jadi mufti bukan Nabi yang lantik saya, bukan Allah yang lantik saya, manusia lantik saya. Nabi tak apalah, Allah lantik dia. Saya kena jawab lah. Saya kata dalilnya sekian-sekian. Hanya Nabi je dia kata apa pun kita ikut. Itu pun dalam riwayat yang mursal, Hubbab bin Munzir, riwayatnya yang mursal, Hubbab bin Munzir tanya Nabi masa perang Badar, hazihi manzilatun anzalaka Allah la nataqaddam wa la nata'akhir am huwa harbun wal makidah wa ra'yun wa makidah. Wahai Rasulullah pilih kedudukan kita dalam perang Badar ni. Ini ada sikit masalahnya. Tapi wahai Rasulullah pilih kedudukan dalam perang Badar ni, nak perang ni, Allah kah yang turunkan perintah ni suruh duduk di sini, ataupun ini satu pendapat perancangan di dalam peperangan? Nabi kata ni satu pendapat. Kalau macam tu Rasulullah sini tak sesuai, kena pergi tempat sana sikit, di sana ada air. Rasulullah ikut dia. So itu Nabi. Jadi ustaz yang main mengajar, kita tanya, ustaz kata tak boleh, dalil dia apa? Barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Dia tak boleh kata macam tu. Dulu orang dulu buat macam tu lah.
Jadi dia duduk je. Apa sebab apa? Tak tahu, aku tanya lagi, lemah pula iman aku. Zaman dulu tak apalah. Tak betul. Allah sebut fasalu ahla dzikr. Tanya ahli orang yang boleh. Hatu burhanakum, datangkan hujah kamu jika kamu in kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Wallahu ta'ala alam. Cukup aja guna. Siap depa macam depa nak makan. Saya sampai tadi buka, driver saya kata bau sedap dia ni masak. Terima kasih tuan. Kalau ada kasar bahasa, tersalah bicara, mohon kemaafan. Saya tersilap, tak asal patut suruh azan dulu, tapi tuan azan jugalah. Saya tadi kita masjid. Lewat sikit tak apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati tuan-tuan di sini dan minta maaf jika ada salah silap. Jika tuan-tuan ada benda tak puas hati ke apa nak tanya ke, tuan-tuan boleh pergi tanya saya langsung sagi, ataupun boleh pergi ke pejabat saya jumpa kalau ada apa-apa yang tuan-tuan di sini perlukan maklumat. Ni ada ni Ustaz Korni ni pun duduk dalam pejabat saya juga, dan banyak lagi tadi tak nampak. Ustaz Faisal pun sama, dan ramai lagi saya mungkin tak nampak mereka ada di sini. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.